Depa jalan tadi ramai-ramai daripada Kaabah tadi, jalan sampai di parlimen. Tiba-tiba di depan pintu parlimen tu ada satu orang tua. Dia pakai pakaian bukan macam penduduk Mekah. Dia pakai lain, dia orang tua. Dia pakai pakaiannya tak sama macam orang Mekah. Jadi Abu Jahal tak kenal dia. Abu Jahal masa tu Perdana Menteri. Abu Jahal tak kenal dia. Abu Jahal tanya, ini siapa? Abu Jahal tanya. Dia kata, saya datang daripada Najd. Ada satu tempat dekat kawasan tanah Arab ni, nama dia Najd. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada sahabat saya, Tuan Pengurusi majlis kita yang mengemudi majlis kita pada malam ini. Semoga Allah memanjangkan umur, memurahkan rezeki dan menetapkan iman. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, kepada para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib ahlul bait Nabi yang ada dalam majlis ni, sama ada melalui Facebook ke, melalui Instagram ke, yang sudi bersama kita malam ni dan bersangka baik dengan saya. Ada salah dan silap yang kurang daripada saya berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat semuanya, kita sama-sama doakan pada malam ini supaya yang pertama, Allah sudi mengampunkan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita doa supaya Allah sudi menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Dan yang ketiga, kita doa juga supaya Allah sudi mematikan kita semua dalam mati yang baik. Amin ya rabbal alamin. Khair. Semua sehat? Sehat, alhamdulillah.
Kalau sihat boleh minta tolong. Okey. Saya ni tak mahir sangat. Mungkin boleh jadi perasaan saya saja. Okey. Saya tak mahir sangat. Boleh jadi perasaan saja. Cuma berdasarkan pengalaman saya, meja yang panjang macam ni membuatkan saya dengan tuan-tuan jauh. Okay, right? Tapi tak boleh nak didekatkan pasal dah banyak alatan dia. Jadi saya macam agak sedikit tenggelam. Patut saya duduk dulu tu. Baru betul. Itu sepanjang pengalaman saya lah. Tak lama pun. Daripada 2007 je ceramah. Jadi sampai lah ni berapa? 2007, 2008 lah ni. Berapa tahun? Dekat 14 tahun saya ceramah. Kalau tak kenal gaya ni, ceramah lah lama mana pun tuan-tuan tak akan dengar. Jadi kita nak selesaikan macam mana? Ada dua keadaan. Pertama, ada tak kursi yang boleh tinggi lagu tu? Ada yang tu settle. Try tanya dulu. Sebab saya rasa terkepung. Saya cerita tuan-tuan tak boleh dengar ya. Saya baca doa pun tuan-tuan tak amin tadi, betul? Bukan tuan-tuan tak mau, tak sampai. Bila tanya sebab apa, bercakap tapi tak sampai. Orang tak, dia hilang. Itu bukan salah tuan-tuan, salah saya bukan. Dia keadaan tu. Dia tak seronok. Dia punya reason dia satu je, meja ni je. Bukan meja ni salah ke berdosa dah. Kalau saya ni besar hagam lagu tu, okey, saya halui. Jadi kalau ada kursi tinggi sikit, kita selesai masalah kita. Ni kalau kursi boleh jack kan. Ni tak boleh jack. Ni dia mampu dalam sini. Dia tak boleh ni. Cuba tanya saya, kod kalau ada. Kalau tak ada, susah sikit. Tuan-tuan kena gerak main sampai depan sini. Dia memang kena duduk daripada sini sampai ke belakang. Dia macam tu. Tapi tuan-tuan akan nampak saya banyak macam ni nanti. Sekali lagi bila saya ceramah, tuan-tuan akan nampak saya macam ni. Sebab dia tenggelam. Boleh bantu saya tak? Kursi biru plastik tu boleh tak? Dia nampak macam tinggi kursi tu. Ada? Saya tengok je. Ada tak Ustaz? Kursi boleh naik sikit? Tak ada lah. Tak apa, mari kita try je. Bantu saya. Sebab saya tak dapat nak ni, dia besar sangat. Cuba ya. Dia tinggi sikit daripada ni saya. Sama juga no. Ni bagus. Ni bagus. Tapi rendah agaklah kalau ada yang kursi jack naik sikit tu, itu kemah. Okey, tak apalah. Saya naik tinggi sikit. Tuan-tuan mai dekat sikit. Tak apa. Tuan-tuan mai dekat sikit. Mai duduk depan ni. Nanti tuan-tuan sendiri akan rasa. Jangan takut. Yakin dengan saya. Tuan-tuan akan rasa macam, hai, lah. Tuan-tuan sendiri akan rasa. Kakak tak apa. Kakak maintain duduk kat situ. Okey. Yang ni cantik. Cek ni. Topi color-color ni. Cek kena duduk tepi sikit. Tak boleh depan, tak boleh. Hang tak nampak aku, tenggelam. Mai sini. Saat lagi habis jadi imam toih. Ni sini. Okey kita tengok saat lagi jadi insya-Allah. Kalau tuan-tuan tak percaya saya, sekarang saya cakap pun tuan-tuan terang, betul tak teh? Sebab dalam Quran pun ajak, bila kita duduk majlis ilmu, duduk tu kena settle dulu. Tak settle duduk, tak boleh ceramah. Dia tak jadi. Tu dah macam budak-budak makan kat kenuri. Tak apa. Ni dah cantik lah. Macam ni cantik dah. Saya kamera nak kena ejah lagi apa semua. Ni macam ni cantik lah. Okey. Yang ni, saya cakap sikit je.
Saya tak perlu jerit, tak perlu apa. Tuan-tuan sendiri akan hangguk. Betul tak betul? Tuan-tuan sendiri rasa sikit je. Kedudukan ni kena betul. Next time nanti kalau ada ustaz mai, bila tuan-tuan duduk, tuan-tuan rasa macam awak tak dapat, tuan-tuan adjust balik. InsyaAllah boleh dapat. Jangan takut. Okey. Bismillah. Marilah sama-sama kita mula majlis. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak bantu settlekan pengajian kita sebelum kita mula. InsyaAllah malam ni saya cerita apa pun tuan-tuan akan ingatnya. Jangan takut. InsyaAllah dengan izin Allah. Mestinya. Baik. Jom kita mulakan majlis ilmu kita. Kita baca surah Al-Fatihah. Tapi kena niat. Niat apa? Bacaan Al-Fatihah kita ni kita nak hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, khususnya kepada ni apa ni panggil apa? 18-8. Okey, betul. Semua yang mana duk semayang kat surau ni kita niat juga. Boleh jadi hari tu COVID barangkali ada yang pergi dahulu daripada kita niat untuk mereka juga. Semua niatkan juga berkat Al-Fatihah malam ni. Dan juga majlis ilmu ni Allah bagi pahala, malaikat ada payung kita. Sekali lagi saya cerita tak apa. Semua keberkatan tu kita doa juga dengan berkat Al-Fatihah dan majlis ilmu dan kebaikan semua orang ni. Andai ada yang dalam ni yang sakit atau yang menonton ni semua yang sakit, Allah sembuhkan penyakit insyaAllah. Yang mana yang tersepit antara dua dilema, dia cari jalan keluar tak jumpa, buntu dia, tak tahu nak kerja sana ke kerja sini, buat yang tu ke buat yang ni, kahwin yang ni ke kahwin yang tak tahu. Berkat malam ni Allah bagi dia jalan keluar. InsyaAllah dengan berkat ni juga kita doa supaya siapa yang malam ni tak sakit, Allah jauhkan kita daripada segala bala, keluarga kita selamat, anak-anak kita soleh. Dan andai satu lagi niatkan juga, andai betul berlaku pilihan raya dalam masa terdekat bulan 8, bulan 9, bulan 10 ke, berkat malam ni Allah Ta'ala kurniakan kita pemimpin yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ceramah perdana sempena ma'al hijrah. Jadi tak larilah kita daripada, tak larilah maknanya kena cerita hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ceritanya bermula begini. Sebab saya dah tanya dah, surau ni nak cerita apa ni, tajuk umum sangat. Dia berkata ceritalah apa pun, jadi saya anggap sirah ajalah. Kalau ada sikit pengajaran boleh kita bagilah. Penting saya cerita dekat tuan-tuan. Baik. Ketika mana umat Islam lebih kurang dalam 70 orang, lebih kurang, plus minus tambah tolak, kata Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi dan Syahid Syahid Dr. Ramadan Al-Buti, lebih kurang ada dalam 70 orang. 70 orang ramai mana? 70 orang ramai mana? Secara kira dia senang aja. Rawak dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 banyak ni. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Sikit lebih kurang ramai. Lebih kurang.
Masuk budak-budak sikit-sikit je. Okay, so lebih kurang ramai macam ni 70 orang. So lebih kurang ramai macam ni 70 orang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar nama Nabi Muhammad kena selawat ramai-ramai, baik kuat-kuat. Barulah berkat dapat kat kita, baru dapat syafaat. Syafaat ni penting. Syafaat penting. Malam ni sebab kita nak cerita sirah Nabi, jadi kita kena dengar nama Nabi, kena selawat. Syafaat ni apa contoh dia? Macam mana nak faham syafaat? Syafaat ni apa? Pasal apa bila kita buat maulid, kita nak syafaat. Hari Jumaat, selawat banyak syafaat. Selepas ambil wudu elok-elok sempurna, angkat tangan doa. Nabi kata siapa angkat tangan doa macam tu masuk syurga pintu mana-mana melalui wudu. Kalau lepas azan Allahu Akbar, jawab azan, hujung azan doa, baca doa lepas azan, dia wajib dapat syafaat. Pergi Madinah ziarah Nabi dapat syafaat. Syafaat ni apa? Saja nak tanya. Saja aja. Sebab tak ramai kita faham syafaat ni apa. Saya tahu tuan-tuan tahu perkataan tu, saya tahu tuan-tuan nak benda tu. Tapi kalau tanya dia tu macam mana, kita tak boleh cerita. Sebab tu kita jarang rebut syafaat. Jarang. Contoh. Ni malam ni sekali lagi kita baca. Lepas habis ceramah sekali lagi. Saya tak tahu sini selalu buat ke tak. Tapi sekali lagi kita baca surah Al-Mulk malam ni. Lepas habis semayang lagi. Assalamualaikum. Zikir. Baca doa. Lepas tu tak payah bangun. Buka je handphone ke ambil Quran tepi-tepi tu. Kita baca Al-Mulk malam ni. Siapa baca Al-Mulk apa dia? Syafaat lirajulin hatta ghufiralah. Dia bagi syafaat kepada kita. Baik, syafaat apa? Syafaat apa? Syafaat macam ni. Tengok, ni saya tunjuk contoh. Tengok elok-elok. Ni saya tunjuk contoh. Hafal contoh saya ni sampai bila-bila. Saya akan bagi semua contoh yang untuk kita faham aja. Simple aja. Jangan takut. Siapa tak faham tanya. Siapa tak faham tanya. Bukan ramai kita. Kita sikit je. Ini circle yang bagus. Untuk pengucapan, ini circle yang bagus. Pertama, orang sini semua. Jadi senang nak develop. Yang kedua, dalam lingkungan ruang mensurau ni, masjid ni. Jadi senang nak bercakap. Itu bagus. Ini circle yang bagus. Jadi tuan-tuan dengar elok-elok, saya bagi buah ni hapai sampai bila-bila. Bila syafaat, tergambar yang saya cerita. Okay, syafaat ni macam mana? Okay, tengok elok-elok. Katakan malam ni siapa nak mai kuliah ni kena bayar nak masuk. Belakang ni 500 seorang, depan ni 1000 seorang. Dia kena bayar baru dia boleh duduk dekat. Macam konsert kita kata. Okay? So pintu semua akan ditutup. Kalau tak bayar tak boleh masuk. Contoh. So sekarang ni yang belakang ni bayar 500, yang depan ni bayar 1000. Tengah saya kuliah, tum. Ada satu orang duduk kat pintu tu, dia duduk tengok kita duduk kuliah lagu tu. Saya tanya Haji kita, Ji, siapa duduk kat situ? Tuan Haji kata, oh Ustaz, nak mai kuliah ni kena bayar. Yang duduk depan ni 1000, yang belakang tu 500. Dia tak bayar, dia tak boleh masuk. Saya kata, Ji, tolong buka pintu. Bagi dia masuk, bagi dia duduk sebelah saya. Itu syafaat. Apa dia? Patut nak masuk, kena bayar. Patut nak duduk dekat, kena bayar lebih. Tapi ada syafaat, semua undang-undang tadi boleh langgar. Apa maksud dia? Biarlah dosa banyak mana yang ada pun, dapat syafaat, masuk syurga. Terus. Dia tak masuk dah timbang-timbang ni semua tak ada dah. Langsung syurga. Itu syafaat. Itu syafaat. Pasal itu kena rebut. Syafaat ni kena rebut. Kalau tidak Nabi tak ucap kat mulut Nabi yang mulia, wajabat lahu syafaati. Wajib bagi dia dapat syafaat saya. Kenapa sampai kena kata wajib untuk orang yang ziarah Nabi, wajib bagi orang yang baca doa selepas azan? Kita doa selepas azan, kita jangan baca elok-elok. Jawab azan pun jangan elok-elok. Sebab apa? Kita tak rebut syafaat. Sebab apa? Kita tak faham syafaat tu apa.
Hari ni semua orang mula faham. Jangan tinggal syafaat. Rebut. Dalil semua sahih. Jangan tinggal. Kita orang berdosa. Ada setengah orang dia suka reverse psychology. Saya nak buat macam mana ustaz? Saya dosa banyak. Yang dosa banyak lah yang patut kena rebut syafaat. Sebab kalau dosa banyak nak tunggu ampun lambat queue. Arwah Tuan Guru ni Aziz pun ajak macam tu. Arwah Tuan Guru bila orang tanya, ni Tuan Guru ramai sangat orang suka mengutuk Tuan Guru. Tuan Guru tak mau kata apa-apa kat mereka. Dia kata hamba maaf semua tu, hamba tak mau kacau. Pasal kat akhirat esok nak masuk syurga terus, tak mau kena tahan-tahan. Sat lagi kena tahan nak tanya kawan ni nak lepas tak lepas, kawan ni nak lepas, tak mau. Sama selesai, aku nak terus je masuk. Pasal apa? Lambat. Jadi kalau kita kata kita banyak dosa, orang macam kita yang kena rebut untuk dapatkan syafaat. Tu baru betul buah fikiran dia. Dari sebab tu dalam majlis ni kita akan sebut nama Nabi banyak, baca selawat. Saat lagi malam kita nak baca surah Al-Mulk untuk syafaat, baca juga. Saat lagi azan nanti esok subuh ke zuhur ke, dengar aja azan, tunggu sat, jawab, baca doa. Pasal apa? Syafaat Nabi ada dekat situ. Rebut. Pasal bila ada syafaat, semua undang-undang tak pakai dah. Nak masuk kena bayar, kalau tak pintu pun tak buka, langgar dah. Nak duduk depan kena bayar mahal, langgar lagi sekali. Kenai tak kenai, duduk sebelah pula dah. Itu syafaat. Boleh faham? So lepas ni jangan tinggal. Syafaat mesti kena rebut. Lagi ada apa? Ambil syafaat. Dengar lagi mana banyak. Banyaklah nak baca hadis itu. Tapi malam ni cerita je hijrah. Bukan syafaat. Baik. Bila cukup 70 orang, lebih kurang ramai macam ni, sahabat-sahabat yang mana masuk agama Islam, yang Nabi dakwah pelan-pelan, Nabi tak dakwah ramai-ramai lagi ni. Masa tu baru ada Sayyidina Umar aja buat pengumuman apa semua. Tapi sebab 70 orang tak ramai, nak lawan dengan ramai. Kabilah ni ada ratus, kabilah ni. Orang ramai. Orang Arab keliling tu saja ada 10 kabilah. 70 orang, termasuk perempuan, termasuk orang tua. Tolak. Yang lelaki gagah 30 orang lah. Macam mana nak lawan? Perang pun boleh kalah. Jadi bila jadi macam tu, orang Islam kena aniaya, maka Nabi pun mula mengorak langkah untuk keluar. So bila Nabi nak keluar, mula-mula sekali Allah bagikan Nabi ilham, wahyu. Nabi bagi arahan kepada para sahabat, pergi ke satu tempat nama Habsyah. Apa nama tempat tu? Habsyah. Sekarang nama dia Utopia. Apa nama dia sekarang? Utopia. Bagus. Dia tempat orang kulit gelap. Dia punya bos dia nama Najashi. Dia masuk Islam. Dalam hadis Nabi semayang jenazah ghaib untuk dia masa dia wafat. Dia wafat, Nabi dapat maklumat, Nabi semayang jenazah ghaib. Mana boleh semayang ke orang bukan Islam? Maknanya confirm dia orang Islam. Najashi. Jadi ramai sahabat pergi. Beberapa puluh orang, lebih kurang 30-40 orang, semua keluar senyap-senyap. Dia pergi ke Habsyah. Habsyah ni dia macam ni. Ni Mekah, ni Madinah. Ni ada laut. Sini Mesir, bawah ni. Ni Utopia. So dia pergi cross dulu tu. So ramailah pergi. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu wa ardah, menantu Nabi. Bila kata menantu, confirm pergi dengan anak Nabi, isterinya Siti Ruqayyah radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2-3 orang sahabat yang lain lagi pergilah. Khalas. Orang musyrikin Mekah tengok-tengok, mana penduduk Muhammadnya kawan-kawan ni tak dapat pun. Maklumat bagi tahu kata depa pergi ke Habsyah. Bahaya ni, kena panggil depa balik. Sebab takut depa cerita buruk pasal orang Mekah. Orang Mekah pukul depa, orang Mekah siksa Bilal, orang Mekah, kan Mekah ni macam Putrajaya. Mekah ni macam Putrajaya. Semua orang kena main-main kat Putrajaya.
Tahu-tahu daripada duk tengok Putrajaya punya lampu, tengok-tengok kat Putrajaya ramai kaki pukui, rupanya malam-malam orang duk curi. Cuba jadi lagu tu, siapa tak main Putrajaya? Jadi berita lagu tu tak mau sampai ke Habsyah. Jadi dia hantar berita palsu. Apa dia? Penduduk Mekah dah terima dah orang Islam dah sama dengan Nabi Muhammad. Tak ada dah pukui siapa-siapa. Pakat dapat berita tu Allah sonoklah, depa patah balik mai. Ini pengajaran pertama kat kita. Apa dia? Kita ni senang kena tipu. Kita ni hari ni saja berapa ramai orang yang menyebarkan maklumat yang dia sendiri tak tahu. Share aja semua. Hari ni saja. Hari Jumaat pula tu. Hari ni saja. Jangan kira semalam. Tak kisahlah cerita kawan ni bercerai dengan kawan ni ke, kawan ni buat umrah ke, kawan ni pukul kawan ni ke. Ada adakah orang kata benda tu betul? Ada adakah orang ramai kata benda tu betul? Tak tahu. Malam ni warta berita baru nak tahu. Nak tahu pun tak tahu, duk dengar ceramah. Tak ada siapa pun tahu benda tu betul tak betul. Tapi dah mula bercakap, menyimbang, habis dah. Semua dah bagi pandangan masing-masing dah ni. Tu keluar dah tu perkataan tu. Kalau tulis dalam media tu dah sebar dah, habis dah. Semua orang baca dah. Hasil tulisan tu dah, orang lain pun dah tolong tampung, tambah lagi. Tu kira pakat-pakat. Masing-masing kira dosa masing-masing lah. Hari ni hari Jumaat. Sebab dalam sejarah, orang macam kita dan orang Islam umum senang sangat nak kena aniaya dalam bentuk perkataan. Bukti dia, Hang Tuah bergaduh dengan Hang Jebat sebab apa? Sebab berita palsu tentang kematian Hang Tuah. Betul tak betul? Itu sejarah. Siapa yang dekat Singapura yang dilanda todak? Siapa budak tu yang dibunuh? Hang Nadim. Betul? Hang Nadim dibunuh sebab apa? Ni budak-budak ni tak kenal Hang Nadim. Jadi mereka tak tahu cerita Hang Nadim. Tahu tak cerita Singapura dilanda todak? Tak tahu. Tahu tak? Allah. Ustaz tak cerita kat mereka. Lah. Itu sejarah tu. Kena cerita. Maknanya lama dah kot kita tak cerita apa-apa kat mereka ni. Dulu Singapura, tahu dulu Singapura punya kawasan pernah kena apa kau sumpah, todak duk mai lompat orang duk. Dia kan pulau aja, dulu orang duk kat tepi pulau, kampung-kampung tepi pulau. Suat lagi ikan todak tu yang muncung panjang, dia keluar, pam, dia todak orang, pam, dia bagi kawan tu. Duk atas kapal, bom, kena. Jadi tak tahu nak buat macam mana, takut tiba-tiba ada seorang budak kecil, umur 8 tahun, 10 tahun. Darjah 2, darjah 4. Seorang dia, budak dia kecil. Dia bagi cadangan. Dia kata, apa kata kita ambil batang pisang, susun dekat keliling Singapura. Jadi bila todak keluar, pum, dia tersangkut dekat batang pisang. Dia tak boleh lari. Ambil, nak cabut dia tahu balik kan, nak bunuh dia makan pun, dua-dua boleh. Ui, cadangan bijak, dia naik. Kan sebenarnya yang lama pun dah lupa dah. Nak kena cerita balik dah. Lupa dah. Jadi dia buat lagu tu, susun batang pisang lagu tu. Sebab orang Melayu Asia kita ni, pokok pisang yang paling senang dapat banyak. Jadi susun, todak pi situ, ada yang potong, ada yang ambil, ada yang. Jadi selamat Singapura dari dilanda todak. Selamat orang tak mati. Lama-lama mai satu orang, dia kata kat Raja, budak yang bagi cadangan ni cerdik sangat ni. Esok besar nanti dia akan ambil kerajaan ni, dia akan topel raja. Kena buat sesuatu. Raja takut. Raja tangkap dia, bawa pergi tepi laut, bagi dia lemah mati dah. Hang Nadim, tekan Hang Nadim dekat Singapura, mesti dapat ada location nama tempat Hang Nadim. Kod-kod orang kata cerita tipu. Kita ni kan senang nak claim bohong tu senang. Cerita bohong. Kalau tanya dia apa yang cerita betul? Tahu, saya tak tahu. Kalau tak tahu mana boleh kata cerita yang tu bohong.
Bagi bukti dulu kata cerita tu bohong, baru boleh kata bohong. Sekali lagi, apa dia? Hang Nadim pun mati disebabkan berita palsu. Nampak? Lagi? Mana lagi cerita? Kumpulan Habsyah balik sebab berita palsu. Sampai di sempadan lepas cross daripada kapal, dia panik kapal, patah balik. Allah, orang-orang musyrikin tunggu. Tangkap semua 30 orang, 40 orang, bukan ramai, banyak ni je. Hantar tentera 100 orang habis. Yang ada budak orang perempuan, campur budak-budak, campur orang tua, mungkin yang lelaki 10 orang aja yang kuat. Dah kena tangkap, masuk balik, kena kepung, lagi kuat penyiksaan mereka bagi. Kalau hari tu hanya sekadar sebat, sekarang tak sebat saja, toreh dengan pisau kat badan, lepas tu jemuk atas matahari, bagi kena padang pasir. Kita pijak simen tengah hari pun panas. Bayang kalau baring atas tu, belakang ni kalau angkat, melekat kulit tu dekat pasir. Itu bila jadi macam tu, maka Nabi diwahyukan oleh Allah pergi dekat Madinah Al-Munawwarah. Masa tu nama dia Yathrib. Masa tu nama dia apa? Sekali lagi, masa tu nama dia Yathrib. Cuba sebut. Ini nama Yahudi. Yathrib ni nama orang Yahudi. Dia yang buka kawasan tu, sungguh nama tempat tu nama dia. Bila Nabi sampai, tukar nama dia Madinah Al-Munawwarah. Tapi sebelum Nabi sampai, bahasa Nabi dengan sahabat Taibah. Apa nama dia? Taibah. Itu yang baca tu, ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal. Taibah tu Madinah lah. Tu qasidah Madinah. Ya Dawal Ayyana اشتقنا عليه والهوى نادانا والهوى نادانا ya Taibah tu, wahai bumi Madinah, kami sampai dekat Madinah ni, kami rindu, kami sampai hilang gundah gulana kami semua sebab ada Nabi dengan para sahabat. Tu Madinah, nama dia Taibah. Itu nama dia. Kalau satu lagi tu yang Al-Fasalallah. Ada seorang ulama ni, dia sambil berjalan tu, dia nak pergi ziarah Nabi dekat maqam Nabi tu. Ni cerita dulu, bukan macam cerita sekarang. Dulu dia nak jalan pergi dekat maqam Nabi tu, sambil jalan tu dia rindu dekat Nabi. Kan jadi orang kata Madinah ni orang rindu. Sambil dia jalan ni dia rindu, dia syok. Macam kita lah, kita tengok cerita kalau anak-anak ni, budak-budak mereka tengok cerita Ejen Ali tau. Esok keluar yang episod 8 baru biar. Esok apa jadi ya? Esok. Betul ya? Kakak tu dia makan lollipop tu macam Ejen Rizwan. Itu dia. Bila mereka duduk saja-saja, sekali lagi mesti nyanyi sikit lagu Ejen Ali bila teringat. Betul? Pasal apa nyanyi? Happy, suka. So sama bila jalan teringat dekat Rasulullah, dia nyanyi. Tapi nak nyanyi kena susun syair. Jadi ulama ni susun syair. Al-fasalallah ala zainil wujud, man sakan taiba wa khayyam fi zarud. Al-fasalallah ala zainil wujud, man sakan taibah wa khayyam fi zarud. Dia baca yang tu, jalan pergi kanan, syok. Dia puji Nabi, puji Madinah sebab ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dapat wahyu, jom kita hijrah Madinah. Yang mana boleh keluar senyap-senyap, keluar dulu. Sehelai sepinggang, tak boleh galah beg, tak boleh bawa apa. Keluar dulu, keluar. Ingat, keluar jalan kaki. Kalau sekarang dari Mekah pergi Madinah 400 kilo. Kalau bawa kereta dalam, bawa bas 90 kilo, 100 kilometer 1 jam tu, lebih kurang 5-6 jam kita sampai. Tu pun berhenti tepi sekejap. Kalau jalan kaki,
Oh, dia memakan masa hampir 1 minggu. 2 minggu kalau yang perempuan. Jalan dengan anak-anak pegang. Sagi yang ni nak terkencing, yang ni nak terberak anak-anak. Naik kereta pun asyik berhenti kat highway. Sagi nak muntah lah, apalah. Budak-budak. Sama budak-budak ni. Betul, sagi tengah jalan lapar. Seminggu, bekai macam mana? Keluar apa? Senyap-senyap. Bukan boleh bawa barang banyak lagu tu. Ambil sikit, ikat sini, ikat sini. Ni cerita betul, ini bukan cerita tipu. Sebab tu kena sayang agama Islam. Bukannya dia serta saja-saja. Ni semua orang yang tak cukup makan ni punya usaha ni yang bagi kita sampai hari ni cukup makan. Keluar seorang malam. Cerita yang saya boleh cerita hari ni, cerita nama dia Ummu Aiman. Tahu Ummu Aiman? Ummu Aiman. Siapa nama dia? Ummu Aiman. Cuba sebut sekali lagi, Ummu Aiman. Aiyah, kakak. Siapa nama dia? Ummu Aiman. Cuba sebut. Ummu Aiman. Aiyah, tamam. Siapa Ummu Aiman? Sayyidatuna Ummu Aiman ini orang gajinya bapa dengan mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mak bapa Nabi dah wafat, dia boleh pergi kat orang lain. Tapi dia tak mau. Dia nak duduk dengan Nabi juga, dan nak jaga Nabi sampai Nabi dah besar juga. Dia nak jaga juga Nabi, nak duduk dengan Nabi. Nama dia Sayyidatuna Ummu Aiman. So dia duduk dengan Nabi, dia jaga Nabi. Nabi dah, kalau dah umur 53, Nabi dah ada Siti Khadijah dah wafat, ada Siti Aisyah, ada Sayyidatuna siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa mula-mula? Siapa isteri Nabi nombor 2? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ummu Salamah, dah ada Aisyah, dah ada Hafsah. Faham tak? Dah tak perlu jaga Nabi dah. Nabi ada isteri ramai dah. Tapi tak mau nak duduk juga dengan Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi ni istimewa. Nabi tidur pun keluar peluh. Ummu Aiman tadah peluh Nabi tu. Wangi dia. Azan dulu kah? Azan dulu kah? Azan dulu Boleh. Sebab penduduk sini, dia tunggu azan baru dia semayang. Tak ada siapa tengok jam. Nanti kalau tak azan, orang ingat hari ni tak ada Aisyah. Dia kata rasa wahyu baru ni tak ada Aisyah ni. Sonok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. Ashhadu an la ilaha illallah. 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 Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Marhaban ya Rasul, marhaban. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Marhaban ya Rasul, marhaban ya Habib wa Sayyidi ya Rasul. Hayya 'ala salat. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'ala salat. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'ala salat. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'ala La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu
Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu al-maqama al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sambung. Tak mana tadi kita berhenti? Ummu Aiman. Siapa nama dia tadi? Ummu Aiman. Aywah, Ummu Aiman. Dia perempuan lah, Ummu ibu. Sayyidatuna Ummu Aiman ni contoh aja satu saya cerita. Dia keluar hijrah dia seorang. Perempuan. Di padang pasir. Sekarang kalau siapa pergi Mekah sekarang daripada Mekah ke Madinah semua padang pasir. Tu kurang-kurang ada jalan highway, kereta semua boleh lalu, boleh nampak sikit-sikit lah kereta. Dulu 1000 tahun yang lalu kereta pun tak ada. Padang pasir. Ummu Aiman jalan seorang perempuan. Saya tak ingat dengan anak dia kata dia seorang ya. Yang pasti Ummu Aiman dia jalan, orang perempuan banyak mana sangat beg boleh bawa, dia seorang dia. Bekalan ni sikit je, cukup berapa hari ya, habis makanan. Bila habis makanan, dahaga. Dia sampai dekat satu kawasan. Nama kawasan ni Lani. Kalau tonton buka handphone, tapi janganlah sekarang, sekali lagi. Tengok dalam handphone, tulis aja bahasa Arab dia. Bi'run, ba, hamzah, ra. Bi'run. Rawha. Rawha, alif, hamzah. Rawha. Bi'run, rawha. Tulis. Sampai hari ni, telaga tu masih ada. Tu telaga nama dia. Dia sampai dekat area kawasan telaga tu. Dalam kitab disebut oleh ulama. Ini riwayat ulama, bukan saya. Tanya geng-geng tablik. Geng tablik semua baca kisah-kisah ni. Buka buku-buku ulama yang cerita pasal Madinah, Ma'alim Madinah, apa semua kitab. Semua ada cerita ni boleh baca. Dulu masa saya baca, saya pun tak tahu sebab kita baca satu kitab. Bila buka, dah besar ni buka. Penuh semua ulama cerita. Dia jalan-jalan, dia sampai dekat satu kawasan. Apa nama kawasan tu? Saya sebut tuan-tuan ikut. Bi'run Rawha. Cuba sebut. Bi'run, perigi, telaga. Rawha, nama tempat tu. Bi'run Rawha. Cuba sebut. Itu nama tempat ni. Dia sampai kawasan ni, Allah turunkan dari langit timba dengan tali warna putih turun dekat dia bagi air untuk dia minum. Ummu Aiman. Cari cerita ni baca. Luar biasa Allah tolong orang yang hijrah. Allah sebut dalam Quran, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Siapa yang hijrah, dia akan dapati rezeki dan pertolongan Allah luas dunia ni. Itu cerita dah. Nanti boleh baca. Itu contoh satu saya bagi. Pakat keluarlah. Seorang. Lama-lama tadi dia pakai kepung. 70 orang lebih. Lari tengok. Kurang pula lagi sekali. Tak ada. Ni mesti Muhammad duk buat kerja. Jom kita buat satu keputusan. Muhammad ni nak buat apa dengan dia? Ini Muhammad nak buat apa dengan dia? Jadi nak buat mesyuarat. Abu Jahal, Abu Sufyan, tak ingat masa ni Abu Lahab ada lagi ke tak? Tak ingat Abu Lahab ada ke tak masa ni? Sebab Abu Lahab lepas turun Tabat Yada 6 bulan lepas tu dia mati lah.
Rasanya dia sempat ni Abulab ni, saya tak ingat. Saya tak ingat. Beberapa pembesar-pembesar lain semua mai. Mereka berjalan daripada kawasan Kaabah tu, mereka menuju satu tempat nama Parlimen. Parlimen mereka di Mekah ni nama dia Darun Nadwah. Sekali lagi saya sebut dulu dengan elok-elok, berulang balik. Darun Nadwah. Apa nama dia? Itu nama Parlimen, nak buat keputusan. Mereka jalan tadi ramai-ramai daripada Kaabah tadi, jalan sampai di Parlimen. Tiba-tiba di depan pintu Parlimen tu ada satu orang tua. Dia pakai pakaian bukan macam penduduk Mekah. Dia pakai lain, dia orang tua, dia pakai pakaiannya tak sama macam orang Mekah. Jadi Abu Jahal tak kenal dia. Abu Jahal masa tu Perdana Menteri. Abu Jahal tak kenal dia. Abu Jahal tanya, ini siapa? Abu Jahal tanya. Dia kata, saya datang daripada Najd. Ada satu tempat dekat kawasan tanah Arab ni nama dia Najd. Najd, kalau kita buka kamus orang Melayu kita, siapa dia? Syekh Idris Al-Marbawi, orang Perak. Syekh Idris Al-Marbawi. Kalau anak-anak tuan-tuan sekolah Arab, kamus ni wajib ada. Kamus ni wajib mana? Ni kamus orang Melayu punya. Siapa dia? Syekh Idris Al-Marbawi. Dia pengarang kitab hadis ni. Dia pengarang kamus ni. Lagi dia siapa dia? Dialah pengarang kitab Bahrul Mazi. Ni Syekh Idris Al-Marbawi. Bahrul Mazi kitab Melayu yang dicetak di negara-negara Arab. Melayu, tapi dicetak di negara Arab. Ini luar biasa ulama-ulama ni. Bukan orang Johor, orang Perak. Siapa orang Perak kena bangga. Ramai ulama-ulama Perak yang ada. Semalam kita baca kitab hadis 40 Imam An-Nawawi, diterjemah dan disyarah oleh seorang ulama negara kita. Nama dia Syekh Mustafa Abdul Rahman bin Saleh. Syekh Mustafa Abdul Rahman bin Saleh. Banyak kitab dia. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Dia karang banyak, dekat 10-11 buah kitab. Rujukan kepada orang Melayu. Dia daripada mana? Gunung Semanggui. Dari Gunung Semanggui. Tu alim ni. Hari ni saya sebut nama orang kedua. Nama dia Syekh Idris Al-Marbawi. Dalam kamus Idris Marbawi, Najd. Tadi kita tak tahu Najd ni mana. Najd tak tahu. Orang Arab je tahu. Syekh Idris Marbawi tulis Najd sama dengan, dia bubuh maksud Najd, sebelah dia sama dengan apa dia? Riyadh. Hari ini nama tempat tu Riyadh. Yang orang tu buat konsert, tak pakai baju semua tu, tu orang Arab tu. Dari situ. Ni lelaki tua ni mai daripada situ. Dia pakai pakaian macam orang Najd, ada kelumbung atas dia, lelaki ada selendang tutup lagu tu tua. Dia tunggu depan pintu Parlimen. Abu Jahal dengan kawan-kawan, dengan menteri-menteri lain semua sampai. Kamu ni siapa? Saya ni orang datang daripada Najd. Buat apa mai sini daripada Najd? Jauh-jauh. Riyadh jauh. Kalau naik kapal terbang pun sejam. Kalau sejam tu maknanya daripada Johor sampai ke Perlis. Jauh. Macam mana dia boleh sampai? Apa pasal dia sampai? Dia kata, saya dengar kata kamu nak buat bincang pasal nak Muhammad ni macam mana nak buat dia. Saya pun mai nak bincang juga. Abu Jahal kata, bagus. Kalau nak bincang untuk nak pukul Muhammad ke apa, kita satu kain. Boleh masuk sekali, satu geng. Masuk semua dalam tu. Cadangan pertama, Muhammad ni melampau sangat. Kita nak kena buat sesuatu dengan dia. Baik, cadangan pertama. Apa cadangan pertama? Cadangan pertama, kita penjarakan Muhammad. Cadangan pertama. Cadangan ditolak. Pasal apa cadangan kena tolak? Penjaralah Muhammad. Dia tak bolehlah menyebarkan dakwah dia. Kita kurung dia, ikat dia dengan garis, jangan bagi dia makan, mati dia dalam penjara. Senang, dia tak boleh dakwah orang. Tak boleh. Pasal apa? Tengok siapa pengikut Muhammad. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semua dalam peperangan sebelum daripada Islam pun dah ada perang. Semasa peperangan dengan Mekah, yang menjaga Mekah, mempertahankan Mekah, semua mereka ni.
Sekarang mereka ni semua yang champion-champion yang terror ikut Muhammad. Agak-agak masuk tu, mereka pecah penjara tu, pukul orang tu, pukul orang ni, mati orang kita. Tak naya ke Mekah? Naya lah. Esok keluar berita Mekah huru hara, siapa minta omai? Ekonomi jatuh habis. Hari cadangan ditolak. Cadangan kedua, Abah, kita bunuh Muhammad. Bunuh Muhammad. Ni pengajaran besar kat kita ni, kena dengar elok-elok ni. Nombor 2 ni penting. Bunuh Muhammad. Satu orang ambil pedang pi tikam Nabi Muhammad, pi pukul Nabi Muhammad. Sat lagi seluruh Bani Hashim akan pukul dia dengan keturunan dia, habis kabilah dia semua mati. Sebab ni Bani Hashim, Bani yang kuat dekat bumi Mekah. Dia keturunan yang hebat. Bani Hashim ni bukan calon-calon orang, semua daripada geng-geng mereka ni, keturunan yang bagus ni. Siti Khadijah pun main ikut situ, Sayyidina Umar main ikut situ, Sayyidina Abu Bakar pun main ikut situ. Ujung-ujung jumpa tu, semua main ikut situ. Bukan calon-calon orang. Bani Hashim. Pintu Kaabah siapa pegang? Bani Hashim, Bani Syaibah. Siapa pegang air Zam-Zam? Bani Hashim, Bani Syaibah punya geng. Bukan calon-calon orang. Satu orang tikam Muhammad, sat lagi semua pi. Soalan. Bani Hashim semua masuk Islam dah kah? Ni pengajaran untuk kita. Kita semua duduk apartmen yang sama. Jagalah. Tak payahlah kita nak bergaduh sesama kita. Teruk kita daripada orang jahil kalau macam tu. Teruk kita daripada orang jahil. Mereka ni jahiliyah disebut. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah sebut dalam perkataan dalam Quran. Jangan jadi teruk daripada orang jahil. Orang jahil dulu ni yang tak masuk Islam, walaupun Nabi Muhammad mereka tak masuk Islam, mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad, tapi sebab Nabi Muhammad keturunan kami, hampa pukul dia, kami semua akan pukul yang balik. Sampai macam tu punya jaga. Kita semua satu agama Islam, jadi kita gaduh. Jangan macam tu. Nanti hak kecil-kecil semua nanti belajar. Kita semua semayang soft, bau bertemu bau. Tapi lepas semayang hati kita masih lagi gaduh, tak boleh duduk sekali. Macam mana? Nak buat mesyuarat surau pun susah nak bagi pandangan. Nak satu hati untuk Allah Ta'ala dengan Rasul. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Malu kita dengan orang jahil. Ni semua ni satu keluarga ni. Apartmen yang sama ni. Satu kawasan. Rumah sama, bentuk tangga sama, lift sama, tempat sama, parking pun sama, masuk pintu sama. Kena jaga ni. Setiap ni semua ni kena jaga sesama kita. Jangan gaduh. Malu kita. Hak ni boleh buka ayat Quran. Senang je nak tengok ayat hari ni. 9.30, 8.40. 9.30 ayat yang saya baca sekarang ni. Mereka nak buat apa? Liyusbituk wa yaqtuluk wa yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. 9.30. Surah yang ke-9 ayat 30. Yang lagi kita nak baca illa tansuruhu faqad nasarahullah 8.40. Surah At-Taubah ayat yang ke-40. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. 8.30, 9.40. Maaf. At-Taubah 9. Sekadar peringatan kepada semua, sudah masuk tahun 2022, hijrah pun 1444. Benda kecil jangan bergaduh. Jangan. Kita cerdik. Tengok saya. Biasa dah kita duduk orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bangun, kita semayang. Biasa dah kita duduk orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar,
kita duduk lepak tunggu. Biasa. Maknanya apa? Orang yang sama, telinga yang sama, kita boleh habak kat hati kita. Aku nak bangun awal, aku nak bangun lambat. Dia bukannya hati kita tu Allah tetap. Hang memang bangsa bangun lambatnya. Hang bangsa bangun awal. Tak. Kita habak kat hati kita sendiri. Maknanya apa? Kita boleh berubah. Dia tak ada tetap lagu tu. Nak gaduh tak gaduh, nak mula tak mula, nak cari pasal tak cari pasal. Dia duduk tang kita. Kita habak nak cari pasal, kita akan cari pasal. Kita nak habak kita, dia duduk tang sini. Jadi saya pesan tuan-tuan, tahun 2022 tolong jangan ada di kalangan kita yang mudah dipetik untuk dibakarkan api permusuhan. Dia terbakar, dia marah semua orang. Saya pesan kat diri saya juga dan juga semua orang. Saya pesan, jangan. Teruk kita daripada geng Bani Hashim yang tak masuk Islam pun, tapi sayang dekat Nabi. Kita umat Nabi Muhammad, kalaulah kita benci sesama kita, tak suka hanya kerana kucing dia ke, hanya kerana parking ke, hanya kita nak melenting benda-benda kecil macam tu, kita nak hanya kerana main bola ke apa ke, dah masa main bola ke jatuh, biasalah body contact main sukan, nak marah buat apa, nak gaduh apa, kalau tak mau pergi duduk main masak-masak lah. Nak main bola kalau kena dah sikit, ligan-ligan jatuh, berdarah apa, biasa, benda biasa. Kalau benda macam tu boleh cetus kita, pai. Jangan, saya nasihat diri saya, jangan. Orang di luar sana akan cari pasal untuk bakar kita. Kita orang Islam, kita kena cerdik selangkah lebih daripada orang lain. Jaga diri baik-baik. Tuan-tuan duduk tempat yang sama, tak jauh, tak lari mana. Kita duduk tang sini saja. Belajar sayang, belajar sayang, belajar sayang. Wallahi la yadkhulul jannata hatta tu'minu. Demi Allah tak akan masuk syurga sampai beriman. Siapa yang beriman dia boleh masuk syurga. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan demi Allah dia tak akan beriman sampai rasa kasih sayang. Nabi tanya, mau tak aku tunjuk rasa kasih sayang bagi sampai? Sahabat kata, ya. Nabi kata, sebarkan salam kepada semua. Apa maksud sebarkan salam? Bila kita kata, Assalamualaikum hajah. Maknanya apa? Maknanya saya tak akan aniaya hajah. Saya dah doa salam sejahtera. Mulut saya tak akan mengata hajah. Tangan saya tak akan pukul hajah. Itu maksud dia. Okey? Jujur elok-elok jaga tempat ni. Bangunkan tempat ni. Anjurkan kelas-kelas bagus. Buat kelas pujian pengajian sirah. Jadikan anak-anak tuan-tuan halim hebat. Zaman dah zaman kurang alasan. Semua benar dah boleh ada. Banyak tok-tok guru alim ulama boleh mengajak bagi budak-budak jadi. Hak mana anak-anak yang pandai bercakap, latih mereka di tiang ni bagi jadi seorang pemidato hebat. Di tiang sana bagi jadi seorang mathematician yang hebat. Jadi orang yang pandai fizik, orang pandai sains, pandai taranum, pandai azan. Tak apa, satu tapi mahir dia. Tu. Tak semua anak kita akan jadi doktor. Tak semua anak kita akan jadi ustaz dan ustazah. So tuan-tuan duduk sini, bina elok-elok semua masa depan tempat ni. Sebab tu nama kita khalifah. Kita khalifah. Apa maksud khalifah? Jujur cakap bahasa Arab. Apa maksud khalifah? Root word dia, kata akar. Khalafah. Apa maksud khalafah? Belakang. Khalafah, belakang. Habis kita khalifah, kena tinggal untuk orang belakang. Kita duduk sini, kita nak tinggal apa kat orang belakang? Ni. Itu maksud khalifah. Apa persiapan nak tinggal kat orang belakang? Okey, ni cerita dia ni. Ni cerita dia ayat Quran ni. Bunuh Muhammad, cadangan kedua. Macam mana nak bunuh Muhammad? Satu orang bunuh Muhammad. Bani Hashim turun, serbu dia habis. Cadangan ditolak, khalas. Cadangan yang ketiga, buang Muhammad daripada Mekah. Oh, cadangan ditolak. Tak boleh. Pasal tara Muhammad yang kita tahu sini semua orang sembah berhala, Muhammad bercakap pun 70 orang boleh ikut dia. Cuba bayang kalau Muhammad duduk di tengah padang pasir. Dia tahan semua rombongan, dia dakwah semua rombongan, depa mai serang bumi Mekah macam mana? Bumi Mekah kena takluk tau. Oh, tak boleh, tak boleh. Habis nak buat apa? Orang tua tadi bagi cadangan. Saya cadangkan bunuh Muhammad. Dia kata tadi dah kata tak boleh. Dah, bukan.
setiap kabilah ambil 10 orang. Ada 10 kabilah, ada 100 orang. Setiap seorang tetap Muhammad sekali. Kepung, jumpa Muhammad seorang, 100 orang mai. Ambil pedang, boh serentak sekali. Kawan ni bagi kaki, kawan ni bagi tengkuk, bagi tangan, bagi semua. Tarik tu, setiap pedang tu ada darah Muhammad. Dia matinya. Bani Hashim tak boleh main. Pasal apa? 1 lawan 10. Mereka mesti tak akan lawan. Semua yang duduk dalam tu kata, ni cadangan bijak. Kita setuju cadangan orang tua ni. Siapa orang tua ni? Setan. Tu kata Nabi Muhammad tu terror tak terror? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak tahu terror tak terror level Nabi Muhammad, setan kena menyerupa jadi orang bagi tahu untuk bunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan level rasuk-rasuk dulu tu, tak-tak kalah. Faham? Nabi Muhammad bukan setan duk bisik, Muhammad jangan semayang, Muhammad jangan bangun subuh, Muhammad. Nabi bukan level tu. Nabi kita level setan kena mai kat dunia ni, dia kena keluar mai ni bunuh Muhammad Syed. Kacau sangat tu punya terror Nabi kita tu. Sampai setan mai minta tolong orang ni, tolong saya bunuh Muhammad, boleh tak? Punya terror Nabi kita. Mau Nabi kita tak terror? Sayyidina Umar pun setan tengok lari. Apatah lagi Sayyidina Umar, yang ajak Sayyidina Umar ni Nabi Muhammad. Yang diajar oleh Nabi ni, setan tengok dia lari. Setan tengok Sayyidina Umar lari. La ilaha illallah. Bayang Nabi Muhammad macam mana? Kalau yang diajar oleh Nabi Muhammad pun setan tengok lari, Nabi Muhammad setan sentuh pun tak. Pi pun tak, bisik pun tak. Takut. Allahu Akbar, luar biasa. 9-5 minit. Boleh berhenti dah kot. Boleh berhenti kot. Tuan-tuan nak sambung lagi ke? Semua balik kerja penat ni, balik tidur lah. Ngaji apa lama-lama? Sikit, 5 minit. Tak lebih 5 minit. Tak apalah, cerita Ling, Ustaz Ling. Ramai lagi Ustaz Ling boleh duk cerita. Hak ni sebagai buah selera awal. Orang panggil appetizer. Bila cadangan diterima sahaja, malaikat Jibril diutus. Mereka terlupa. Mereka ingat Nabi Muhammad macam mereka. Mereka tak tahu kan Nabi Muhammad tu ada Tuhan, ada malaikat. Mereka ingat mereka bincang dalam parlimen, Nabi Muhammad tak tahu. Allah dah hantar dah malaikat mai habaq dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lebih awal daripada mereka buat keputusan tu. Dia malaikat Jibril bagi tahu Nabi Muhammad. Malaikat Jibril baca ayat tadilah 830 surah Al-Anfal 830. Muhammad, depa mesyuarat tadi, depa kata depa nak apa? Penjarakan kamu, ditolak cadangan tu. Nak bunuh kamu, ditolak. Dan juga nak buang kamu daripada negeri, depa tolak juga. Tapi depa merancang depa bunuh kamu ramai-ramai malam ni. Jadi malam ni kena keluar. Malaikat Jibril kata. Bagi maklumat tu siang. So Nabi pun keluar tengah hari, pergi rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah. Nabi Sayyidina Abu Bakar tengok, Nabi tak pernah keluar tengah-tengah hari rambang ni. Nabi letakkan Nabi punya selendang ni, Nabi buka, Nabi tutup kepala Nabi ni. Dia bila berjalan tu, Nabi tutup selendang, buka lagu ni, tengah hari, tu tutup kepala lagu tu, jalan. Dia jadi tak teduh lah, macam topi lagu tu jalan. Teduh lah, tengah hari panas, Nabi jalan. Sayyidina Abu Bakar tengok, Nabi tak pernah keluar lagu ni. Ni mesti ada benda penting nak bagi tahu. Nabi sampai Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Sayyidina Abu Bakar jawab, Waalaikumsalam. Lepas tu Nabi jenguk dulu dalam rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi jenguk gitu. Sayyidina Abu Bakar faham. Sayyidina Abu Bakar bagi tahu, Nabi, dalam ni semua geng kita.
Nabi kata, Abu Bakar, malam ni kita keluar hijrah. Sayyidina Abu Bakar tanya, Nabi pilih saya ke? Nabi kata, ya, saya pilih kamu lah jalan dengan saya. Sayyidina Abu Bakar dengar betul, dia menangis. Siti Aisyah yang menceritakan kisah ni, dia kata apa? Saya seumur hidup tak pernah tahu kata menangis ni ada dua. Selama ni ingat menangis ni sedih je. Hari tu baru saya tahu kata gembira pun boleh menangis. Sebab dia nampak ayah dia senyum tapi menangis. Sebab Nabi pilih untuk berjalan sekali. Ini beza lah. Beza kita. Sebab tu kita kena syukur kita tidak di situ. Yang ada situ Sayyidina Abu Bakar. Cuba kalau kena kita yang jenis perangai macam kita. Nabi kata, ini saya pilih ni orang apartmen Risi 18 ni. Saya? Boleh cari orang lain tak Nabi? Bunuh saya mampu sekali lagi. Sayyidina Abu Bakar tak tahu ke? Tadi baru Nabi habaq dia kata ni depa nak bunuh kita lah apa semua, kita kena keluar malam ni. Nabi cerita kat dia. Dia tahu kata orang main nak kepung Nabi, nak bunuh Nabi malam ni. Patut larilah. Tak maulah duduk. Tapi dah bila duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar apa pun keadaan, kita akan jadi tenang. Tu yang qasidah-qasidah tadi tu. Busyra lana. Tu antara qasidah yang tok-tok guru suka. Nanti saja bagi petua. Kalau panggil tok-tok guru macam syekh-syekh mana yang mai sini nak bagi kuliah, baca qasidah tu. Mereka cukup suka. Sebab qasidah tu, qasidah yang puji Nabi, yang bagi happy. Yang cerita kalau ada dengan Nabi, happy. Itu busyra lana. Busyra lana nilnal muna zalal ana wafal hana والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا. Tu qasidah tu. Dia kata bila puji Nabi, bila sebut nama Nabi je, hilang resah gelisah. Tu sebut. Ni berjalan sekali. Jalan sekali. Apatah lagi kalau ikut sunnah Nabi. Tu. Sebab itu ayah ibu sebagai kesimpulan. Lepas tu bila dah jadi logo tu, patah balik rumah, semua keluar hijrah. Habis cerita. Barulah mula perjalanan hijrah, betul? Itulah cerita dah. Habislah. Ma'al hijrah. Selamat tahun baru. Betul lah kan? Itu 5 minit lah. Betul lah. Okay, khalas. Tak apa, nanti sambung lah. Tu Ustaz pandai lah. Ustaz cari penceramah-penceramah lain. Amai je kat Putrajaya ni Ustaz-Ustaz Tera semua. Bagi mereka bagi kuliah. Sambung. Mereka kata, tang mana Ustaz Don berhenti? Abang, tang nak mula perjalanan hijrah. Duk terkepung dalam rumah tak keluar-keluar lagi ni. So mereka sambung tang situ. Okay? So Nabi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar dalam rumah bersama dengan Sayyidina Ali karamallahu wajah, duduk dalam rumah nak keluar berhijrah. Berhenti tak ada. Selesai. Jadi kesimpulan daripada saya untuk semua, ayah, ibu, abang, kakak, semuanya, macam mana tuan-tuan dengar saya cerita malam ni, tuan-tuan rasa nak dengarlah lagi. Macam itulah tuan-tuan akan berlaku dalam hidup bila tuan-tuan baca dan cerita dalam keluarga pasal Nabi tiap-tiap hari without fail. Jangan ulama sebut yang duk mengaji ni 3 hari kena dengar hadis, 1, 2 kena dengar hadis, selang sehari 2 kena dengar hadis. Tu tarah duk mengaji. Kalau yang kita yang jarang mengaji, tiap-tiap hari kena baca. Sebab tu geng tabligh selalu baca kitab ta'lim. Habis main asar, baca hadis. Habis main asar, baca hadis. Itu paling penting. Pasal
bila cerita kalau sebut nama Nabi pun busyra lana, bayang kalau baca perkataan Nabi, bayang kalau hidupkan sunnah Nabi dalam rumah. Pagi-pagi bangun, pasang qasidah, pasang Quran, pasang benda yang sonok. Apa sunnah Nabi kita nak buat? Suami isteri discuss apa sunnah Nabi nak hidup dalam rumah. Kena buat. Kena buat. Saya tak cakap kalau saya tak buat. Kita kena buat. Suami tak bagi tahu isteri, isteri kita tak akan tahu. Itu sifat orang perempuan. Allah ciptakan mereka mesti kena mai daripada kita. Tapi untungnya mereka ini akan multiply apa yang kita bagi. Tu orang perempuan punya sifat. Mudah kerja kita sebab kita ada orang perempuan. Apa dia? Kita bagi dekat mereka ikan, mereka masak lauk tengah hari untuk kita. Dia multiply. Kita bagi mereka benih, dia perkeluarkan anak untuk kita. Kita bagi mereka pendidikan sekali, dia perkeluarkan anak-anak soleh untuk kita. Tu orang perempuan punya kekuatan. Allah jadikan mereka multiply benda yang kita bagi kat mereka. Tak payah ajak, mereka sendiri tahu. Ni orang perempuan. Allah memang buat lagu tu. Tapi kalau kita bagi mereka pening pala sekali, Jahanam. Dia multiply pening pala dekat kita 10 kali. Tu memang orang perempuan. Betul? Kita buat lebih kurang sekali kat mereka, mereka akan multiply lebih kurang tu, mereka buat kat kita dengan anak-anak semua dia buat. Tu orang perempuan. Memang itu sifat dia Allah buat. Kita bagi dekat mereka benih, mereka bawa keluar, mereka multiply benih tu jadi anak untuk kita. Kita bagi dekat mereka simple, daging satu je, dia buat makanan hidangan untuk kita. Tu orang perempuan. Kita ajak dia satu sunnah Nabi, dia apply untuk anak-anak semua. Tu orang perempuan. Dia multiply benda untuk kita. Dia hebat orang perempuan. So kena discussion, kena berlaku. Dia akan buat, jangan takut, jangan takut. Allah janji kita boleh dapat ilmu, Allah janji dia boleh tolong kita. Tu janji dalam Quran. Yakin? Aman. Khalas. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. InsyaAllah Allah pelihara anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka semua jadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Ampun maaf daripada saya. Salah silap semua, buruk saya. Yang baik semua yang mai daripada Allah Ta'ala. Apapun kedua-duanya Allah yang rancang untuk kita. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.